Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tajuk differentiation, iaitu pembezaan. Okay, untuk memahami tajuk ini, saya akan berikan satu contoh situasi untuk lebih mudah memahamilah. Okay, di awal video tadi saya ada tunjukkan satu video kereta Formula 1 yang dipandu oleh Fernando Alonso. So jika awak tengok pada permulaannya hal laju dia adalah kosong, kemudian dia naik 80 dan seterusnya naik ke 300 lebih. So maknanya jika ada perubahan laju, jika kelajuan meningkat, maknanya di situ ada pecutan. Jika kelajuan menurun, maknanya di situ adanya pecutan. Okey. So cuba saya lukiskan graf untuk kelajuan kereta ini sebagai contoh. Saya cuba lukiskan graf. Okey, di sini ada paksi X dengan paksi Y. Paksi X iaitu mewakili masa dan paksi Fx mewakili hal laju. Okey, contohnya ini adalah graf daripada kelajuan dia rendah terus naik tinggi. Okey. So andai kata dekat sini, masa dekat sini pada permulaan ni adalah X. Masa dekat sini adalah X. Dan masa dekat sini adalah X tambah H. Okey, kenapa tambah H? Sebab panjang sini adalah H. Panjang daripada sini ke sini panjang dia masa dia adalah sebanyak H. Kita tak pastilah H ni berapa saat. Okey. So kelajuan dia kalau kat paksi X dia X, maknanya kat sini adalah Fx lah. Sini adalah Fx. Dan pada kelajuan sini adalah Fx plus H. Okey. So kalau kita nak cari pecutan, formula pecutan adalah hal laju awal, hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. Okey, so kalau kita tengok daripada sini, hal laju akhir adalah sinilah, ni hal laju akhir dia Fx tambah H. Fx tambah H. Tolakkan dengan hal laju awal dia adalah Fx. Dan masa dia adalah daripada X ke X tambah H ni, masa dia adalah H. Okey. So sama juga dengan konsep kalau saya lukis tangent line tangent line ni adalah garisan lurus yang melintasi dua titik lah. Okey. So sama juga kalau kita nak cari kecerunan bagi tangent line ni, kecerunan bagi tangent line, kecerunan ni adalah mewakili pecutan lah. Maknanya kita boleh juga guna kaedah tangent line. Kita cari kecerunan tangent line ni. So macam mana kita nak cari kecerunan dia? So kita tahu formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 tolak Y1 Y2 tolak Y1. So kat sini saya boleh lukis segitiga. Boleh lukis segitiga. So Y2 tolak Y1. Sini Y2, sini Y1. Sini X2, sini X1. So Y2 tolak Y1, Y2 ni adalah Fx tambah H dan Y1 ni adalah Fx. So Fx tambah H tolak Fx. Per dengan X2 tolak X1, X tambah H tolak X. X tambah H tolak X. So kita dapat sama Fx tambah H tolak Fx perkan dengan ni X tolak X jadi tinggal H je lah, per H. So kita dapat yang samalah. Maknanya kita boleh menggunakan formula pecutan dan menggunakan mencari kecerunan bagi tangent line kecerunan tangent line untuk mencari pecutan kereta tersebut. Okey.
Jadi cuba bagi situasi bagaimana kalau kita lukis lagi tanya line yang semakin hampir. Contohnya saya letak kat sini ya. Tanya line dia semakin hampir, semakin ke bawah lah. Okay, saya lukis lagi satu tanya line yang lagi hampir. Ya, yang lagi hampir. Dan semakin lama tanya line ni semakin hampir dan dengan point X ni. Ya, dia semakin hampir dengan satu point. Dia semakin hampir dengan satu point tu lah, dia makin hampir dengan point X. Ya. Dia semakin hampir seolah-olah dia hanya melintasi satu point saja. Seolah-olah dia melintasi satu point. Padahal dia tak melintasi satu point lah. Dia seolah-olah melintasi satu point. Okey, maknanya dia bukan kosong tapi dia menghampiri kosong. Maknanya kita kena letak limit kat situ ya. Sebab dia menghampiri kosong. So, limit H menghampiri kosong. Maknanya masa dia menghampiri kosong. Tapi dia bukan kosong. Masa dia menghampiri kosong. Limit H menghampiri kosong. Fx tambah H tolak Fx per H. So di sinilah ini adalah formula untuk mencari pembezaan. Inilah formula dia. So ini adalah definition untuk pembezaan. Limit H menghampiri kosong, Fx tambah H tolak Fx per H. So kita akan gunakan formula ini untuk mencari pembezaan ataupun differentiation lah. Okay, sebagai contoh kita tengok satu contoh. Okay, kita ada function 2x kuasa 2 tambah 5x. Okay, kita nak differentiate equation ni. So, fx kalau kita differentiate jadi f prime x. F prime x sama dengan kita guna formula tadi, limit h menghampiri kosong, f x tambah h tolak fx per dengan h. So, fx tambah h. Macam ni kita nak buat fx tambah h? Okay, so kita tengok sini. Kita akan gantikan x dalam ni dengan x tambah h. So, bila kita gantikan x dengan x tambah h, so semua x yang dekat dalam equation ni akan berubah jadi x tambah h. X kat 5 ni akan berubah jadi x tambah h. So, dia akan jadi 2 x tambah h kuasa 2. 2x kuasa 2 ni dah berubah jadi 2 x tambah h kuasa 2 tambah 5. X ni berubah jadi x tambah h. 5x tambah h. Tolak fx. Tolak fx. Fx adalah, inilah equation yang asal ni adalah fx lah. Tolakkan dengan 2x kuasa 2 tambah 5x per dengan h. Okay, lepas tu kita kena selesaikan limit ni lah. So, kalau kita nak substitute terus nilai h sama dengan kosong ke dalam equation, bawah ni akan jadi kosong. So, tak boleh. So, kita kena gunakan kaedah yang telah kita pelajari sebelum ni untuk selesaikan limit. Ada 4 kaedah, sama ada guna kaedah substitute terus tak boleh lah untuk situasi ni. Ataupun kita guna kaedah factoring, pemfaktoran, ataupun kaedah conjugate, ataupun kaedah table. Kita kena apply salah satu kaedah tu untuk selesaikan limit ni. Okay, so kita cuba kembangkan dulu. Kita kembangkan dulu yang dalam kurungan ni. Kita buka dulu, baru kita boleh nampak lah kita boleh guna kaedah apa nanti. Okay, so kita kembangkan x tambah h kuasa 2. X tambah h kuasa 2 adalah x tambah h, x tambah h. So kita kembangkan lah. X darab x dapat x kuasa 2. X tambah h jadi tambah xh. H darab x jadi x tambah h. H darab h jadi h kuasa 2. So, kita dapat x kuasa 2 tambah 2xh tambah h kuasa 2. So, kita kembangkan jadi 2. X kuasa 2 tambah 2xh tambah h kuasa 2.
Okay, yang ini pun kita kembangkan 5 darab X, 5 darab H. So, jadi 5 darab X dapat 5X. 5 darab H dapat 5H. Okay, ini kita buka kurungan. Tolak jumpa positif. Dalam depan 2 ni tak ada apa-apa, maknanya dia positif lah. Tolak jumpa tambah jadi tolak 2X kuasa 2. Tolak jumpa tambah jadi tolak 5X kuasa 2. Okay, lepas tu sama. Ini kita kembangkan. Okay, 2 darab X kuasa 2. 2X kuasa 2. 2 darab 2XH jadi 4XH. 2 darab H kuasa 2 jadi 2H kuasa 2. Okey, selepas tu kita permudahkan. Apa yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Sebagai contoh, 5X tolak 5X. Dia terhapuslah, jadi kosong. Okey, lagi 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. So, jadi kosong. So, tu saja. So, kita tulis apa yang tinggal. 4XH tambah 2H kuasa 2 tambah 5H per H. Okey, lepas tu macam mana kita nak selesaikan? Kita boleh faktorkan H keluar. Faktorkan H keluar. Ni ada H. Yang 2H kuasa 2 ni pun kita faktorkan 1H keluar. 5H ni pun kita faktorkan H dia keluar. So, bila kita faktorkan H keluar, dia akan jadi 4X dia tinggal. 4X tadi, H dah keluar, tinggal 4X. 2H kuasa 2. So, 1H dah keluar, maknanya dalamnya ada lagi 1H. Okay, 5H tadi, H dah buat keluar, so tinggal 5 je. So, kemudian kita potong H yang dekat luar. Kita potong H yang dekat luar. So, dia akan jadi limit H menghampiri kosong 4X tambah 2H tambah 5. Okay, last kali kita substitute nilai kosong ke dalam equation. Okay, substitute nilai H. Kita masukkan kosong ke dalam H lah. Jangan masukkan ke dalam X pula. Kita masukkan ke dalam H. So, jadi 4X tambah 2. H ni jadi kosong. Substitute kosong tambah 5. So, 2 darab kosong jadi kosong lah. 2 darab kosong jadi kosong. So, jawapan dia adalah 4X tambah 5. So, bila kita differentiate 2X kuasa 2 tambah 5X, kita akan dapat 4X tambah 5. Okay, kita tengok lagi satu contoh. Fx sama dengan E kuasa X. Ini adalah exponential function. So, macam mana cara kita nak differentiate E kuasa X? So, sama juga kita guna formula limit H menghampiri kosong. Fx tambah H tolak Fx per dengan H. Okay, so kita masukkan nilai X tambah H ke dalam X. Dia akan jadi limit H menghampiri kosong. E kuasa X tambah H. Kuasa X tadi dah tukar jadi X tambah H. Okay, lepas tu tolak dengan Fx. Fx adalah equation yang asal lah. E kuasa X per dengan H. Okay, kemudian kita kena kembangkan lah. Okay, kalau kita belajar exponential function dulu, bila E kuasa X, macam kita darab contohnya X kuasa 2 darab X kuasa 3. Ni contoh saya nak terangkan yang E kuasa X tadi. Okay, so berapa jawapan dia? Dia akan jadi X kuasa, kita akan tambahkan dia punya kuasa 2 tambah 3. Jadi X kuasa 5. So, sama juga dengan E kuasa X tambah H ni. Sebenarnya dia adalah E kuasa X darab E kuasa H. Kita boleh tukarkan balik kuasa yang tambah tadi. Jadi, kita darabkan. E kuasa X darab E kuasa H sebenarnya adalah E X tambah H. So, kat sini kita buat E kuasa X. Kita tukarkan E kuasa X tambah H tadi kepada E kuasa X darab E kuasa H. Tolak E kuasa X per dengan H. So, kalau kat sini kita tengok, kat depan ada E kuasa X. Yang dekat belakang ni pun ada E kuasa X. So, kita boleh faktorkan E kuasa X lah. Kita faktorkan E kuasa X. So, yang tinggal adalah E kuasa H tolak 1. E kuasa X ni kita dah faktorkan, dia tak jadi kosong lah. Dia jadi 1. Okay. Kemudian, okay, so E kuasa X ni kita boleh abaikan dulu. Kita boleh abaikan dulu ataupun kita boleh letak dia dekat depan lah.
Ataupun kita boleh abaikan dia. So kita tengok dekat E kuasa H tolak 1 per H. So untuk kes ni kita tak boleh, kalau kita masukkan nilai kosong terus, dia akan jadi kosong lah bawah ni, tak boleh. So kalau kita nak guna kaedah factoring pun tak boleh. Kita nak guna kaedah conjugate tak boleh. Tak ada punca kuasa. So kita kena guna kaedah table lah. So awak lukis table. Okay, kita cuba selesaikan menggunakan kaedah table. Kita tengok nilai H dia menghampiri nilai kosong. So kita ambil nilai daripada kiri dan kanan yang menghampiri nilai kosong. Okay, nilai yang semakin menghampiri kosong daripada kiri adalah negatif 0.1. Semakin hampir negatif 0.01. Okay, daripada kanan pula, paling hampir adalah 0.1. Semakin hampir adalah 0.01. Okay, kita cuba masukkan nilai ni ke dalam jadual. So, daripada left, negatif 0.1, negatif 0.01, negatif 0.001, negatif 0.0001. Ni daripada left. Kita masukkan ke dalam equation E kuasa H tolak 1 per H. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam daripada right pula, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001. Kita masukkan ke dalam equation E kuasa H tolak 1 per H. Okay, kita masukkan negatif 0.1 dulu. Saya cuba tolong kirakan. Masukkan negatif 0.1 ke dalam equation. Kita dapat nilai dia 0.95. Okay, masukkan negatif 0.01 pula. Kita dapat 0.99. Okay, masukkan negatif 0.01 pula. Kita dapat 0.99. Okay, cukup sampai situ. Kita masukkan sebelah kanan pula. Kita masukkan daripada sebelah kanan pula. Masukkan nilai 0.1. Nilai 0.1. Kita dapat 1.05. Dapat 1.05. Dah ni. 1.05. Okay, masukkan 0.01 pula. Kita dapat 1.005. Masukkan 0.01 pula. Kita dapat 1.00005. Okay, so kalau daripada sini kita dapat tengoklah pattern ni dah. Daripada left, nilai dia semakin menghampiri nilai 1. Daripada right pun nilai dia semakin menghampiri nilai 1. Maknanya kita dapat buat conclusion limit H menghampiri kosong untuk equation E kuasa H tolak 1 per H ni adalah 1. Limit dia adalah 1. So 1 darab dengan E kuasa X yang kat depan ni tadi, kita dapat jawapannya E kuasa X lah. So bila kita differentiate E kuasa X, kita dapat E kuasa X juga. Dia tak ada perubahan. Differentiate E kuasa X, kita dapat E kuasa X juga. Okay, so itu saja. Awak boleh cuba buat latihan. Boleh cuba buat latihan ni. Okay, sekian. Terima kasih.